Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir, wa tammin bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Alim, ya Alim, ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma, Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar. Tauhid dalam ibadah. Tafsir bagi wa iyyaka na'budu. Surah Al-Fatihah ada 7 surah, 7 ayat. Tafsirnya ialah 7 ayat ni, tafsirnya ialah satu Quran. Tafsir surah Fatihah ni ialah satu Quran. Jadi the tafsir of surah Fatihah is for the whole of Quran. But we are going to talk about one verse. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. One verse. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Which is the meaning of surah Fatihah. Maksud bagi surah Fatihah ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana kita share, kita separuh kita puja Allah, separuh lagi untuk diri kita. Surah ayat itu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamu Tuhan aku sembah, to you that we pray, that we serve, wa iyyaka nasta'in, to you that we ask for doa. To you that we kepada Tuhan kita minta doa. Itu dalam doa ada dua doa. Satu ialah hajat, satu lagi masalah. Ada dua perkara ya doa ni. Doa seluruh manusia atau muka bumi ni ada dua saja. Satu hajat dia, nak suruh Tuhan tunaikan hajat dia. Satu lagi nak suruh Tuhan selesaikan masalah dia. Semua kita ni duduk di dalam dua perkara ni ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu saja Tuhan aku sembah, kamu saja Tuhan aku minta tolong. To you that we pray, to you that we serve, and to you that we ask for our wishes. Baik. Surah Az-Zumar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab. Tanzilul kitab. Minallah. Minallah. Al-Azizil Hakim. Al-Azizil Hakim. Inna anzalna ilaika. Inna anzalna ilaika. Al-kitaba bil haqq. Al-kitaba bil haqq. Fa'budillah. Fa'budillah. Mukhlishan lahuddin. Mukhlishan lahuddin. Ala lillahi ad-dinul khalis. Ala lillahi ad-dinul khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Baik. Sebelum kita mula surah Fatihah, surah ni kita perbarui dulu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maksudnya? What is the meaning of syahadat? What is the meaning? Asyhadu bermakna saya
saya bersaksi dalam bahasa Malaysia, saya bersaksi. Betul tak? Saya bersaksi. Saksi dengan siapa? Razak. Dengan Allah. Bermakna sini saksi sini ada dua makna, ada tiga makna. Satu makna saksi, kita bersaksi bahawasanya satu orang buat salah, kita jadi saksi dia dalam mahkamah. Satu lagi kita jadi saksi kerana kita dituduh. Kita dituduh, kita jadi saksi, kita akan sumpah. Satu lagi yang kita angkat sumpah masa rukun negara lah kita kata. So yang mana satu yang kita saksikan? Yang mana satu? Yang sumpah, yang janji, yang bersaksi sebagai saksi orang yang dituduh? Ada bukan itu dah. Apa tu yang dua? Adakah kita ni saksi bagi orang yang bagi kita sendiri yang kena tuduh? Bukan. Bermakna yang ketiga, iaitu saksi sebagai kita ni satu orang yang bersumpah, angkat sumpah nak taat negara lah macam-macam, gitulah. Bukan? So, asyhadu, saya bersaksi. I take an oath to Allah. Saya bersumpah. Saya berjanji. Saya bersumpah kepada Allah Ta'ala, berjanji dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bukan? Bahasa ni ialah bahasa Arab. La ilaha illallah means it is an Arabic sentence. So the meaning is slightly different. Allah Akbar, betul. Betul. Right. The meaning is slightly different. Daripada hadis Nabi SAW, tatkala Nabi dibacakan kepada dia oleh Jibril, wahyu sampai kepada Nabi, iaitu surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Itu ayat itu. Surah iaitu wahai orang yang berselimut, bangunlah, berilah ancaman pada manusia, berilah peringatan pada manusia. Ada peringatan kepada orang yang nak, ancaman kepada yang engkar. Dua mana? So makna dia ialah asyhadu an la ilaha illallah. Apa? Bahasanya la ilaha illallah. La ilaha illallah tu maknanya ialah seperti nak beritahu sekejap lagi. Apabila Nabi SAW sudah diberi wahyu, lalu Nabi pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, pergi ke Masjid Nabawi. Lalu Nabi jumpa pembesar Quraisy, iaitu ustaz-ustaz yang jaga Masjidil Haram. Antara lainnya Abu Jahalnya, Abu Sufyannya, Abu Talibnya, Al-Walid Mughirahnya, banyak lagi pembesar Quraisy, ustaz-ustaz dia, guru. Yang ketua gurunya ialah Abu Talib, ketua Abu Talib. Lalu Nabi SAW kata, ya ma'asyarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy semua, kalau aku cerita pada kamu, di belakang Bukit Ziad ni ada musuh nak serang kita, percaya tak? Semua musyrikin kata, kami percaya. Sebab kamu ni kami beri gelaran Al-Amin. Kamu tidak cakap bohong, kamu ni jujur, kamu ni amanah. Bila cakap gitu, Nabi pun kata, okey kalau gitu, percayalah, ketahuilah
La ilaha illallah. Abu Jahal, Abu Lahab, apa semua orang kureh-kureh ramai-ramai itu bangun berdiri sambil berkata, bohong kamu Muhammad. Ini masalah. Jadi kita kata la ilaha illallah pada orang kafir pun pada. Supaya ni tak apa ayat yang sama, orang Quraisy kata kamu bohong Muhammad. Kita kata la ilaha illallah. Orang kafir itu buat dah. Bermakna la ilaha illallah yang kita faham ni adalah lain. Orang Arab, orang Abu Jahal, Abu Lahab, Nabi sendiri ni dia tak pandai bahasa lain ni. Dia tak pandai cakap English ke, Latin ke, apa ke, tak pandai. Dia hanya kerti cakap Arab. Nah, yang kita yang tak kerti cakap Arab ni pula pergi tafsir la ilaha illallah tu makna lain. Akibat daripada makna lain itulah maka ayat la ilaha illallah tu makna lain. Baik, nak tahu tak apakah benda yang menyebabkan mereka tu engkar? Mereka tu engkar apa sebab? Apa sebab? Sebabnya ialah di Kaabah ada 360 berhala. Di Kaabah ada 360 berhala. Bermakna bila Nabi kata la ilaha illallah, maksudnya ialah berhala-berhala yang ada banyak-banyak tu tak ada kuasa. Tak ada kuasa. Maka oleh kerana tak ada kuasa itulah Nabi pergi tuduh berhala tak ada kuasa, itulah mereka marah. Yang kitanya Hindu duduk sembah berhala tu buat dak ya bila kita kata la ilaha illallah. Pasal kita tak kata berhala tu tak ada kuasa. Baik. Dalam banyak-banyak tu ialah La Uzza. Yang semalam kita belajar dengan Ustaz Sualah semalam, bukan dengan hadis. Nah, iaitu Khadijah, Siti Khadijah bin Khuwailid bin Asadi bin Abu Uzza. Semalam saya baca. Semula dah. Siti Khadijah bin Khuwailid bin Asadi bin Abu Uzza. Bermakna Abu Uzza di sini ialah datuk nenek kepada Siti Khadijah. Mana orang dia? Uzza tu ialah orang. Bermakna siapa sini? Siapa sini? Tok wali lah, tok guru lah. Ya Habib duk sembah. Supa tu tak? Ya Habib kata ni kubur ni. The same thing. Hadis kita belajar semalam. Awak tak boleh extract the juices from the hadis. Yet I can. You learn, but you cannot get. Because you don't get the juice. See? What is outside of the picture? See? I give you one example. Itu semua dengar belaka yesterday. Tak ingat bahawasanya Abu Uzza tu ialah Uzza tu berhala tu lah. Maknanya berhala tu orang. Okey? Bermakna Nabi katanya tidak ada perantaraan dalam nak sembah, dalam nak puja kepada Allah Ta'ala, melainkan terus pada Allah. Bila kata yang tu, maka musyrikin kata bohong kamu Muhammad. Betul kan? Betul gitulah. Jadi la ilaha illallah bermakna tidak ada perantaraan lagi dalam nak sembah, nak puja, nak buat ibadat, nak berzikir, nak beriktikaf, nak memulakan semayang, nak memulakan apa saja, nak buat apa saja, nak niat, nak apa semua sekali dengan nama Allah. Tidak ada perantaraan. Okey? Betul tak? Betul tak?
Yang kedua, kalimah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu aku berjanji, I take an oath to Allah, aku berjanji dengan Allah, akak sumpah. Gini lah, kalau sekarang ni begini, sumpah. Tapi dalam syariahnya dia salam kan gitu. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersumpah, aku berjanji, aku berikrar kepada kamu Tuhan, Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Zak, macam mana Zak? Why? Kenapa awak kata Nabi Muhammad itu Rasulullah? Kenapa awak kata Nabi Muhammad Rasulullah? Karena Tuhan lantik dia. Kalau kita tak kata pun memang Tuhan lantik dia dah. Karena dia siddiq, tabligh, fatanah, semua. Itu sifat dia, tak ada kena-mengena kita. Karena dia mengajar Nabi ni. Itu tugas dia. Kenapa awak kata Nabi Muhammad itu Rasul? Kenapa? Why? Karena nak kata sesuatu. Apa dia ya sesuatu? Aku berjanji, sumpah dengan kamu Tuhanku, bahawasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Tak kena. Awak nak kata sesuatu ni, apa yang awak nak kata? Apa yang lekat dalam hati tu? Apa dia? Nak ikut apa? Syariat Muhammad, hadis Muhammad, ibadah Muhammad. Tu dia. Iaitu aku berjanji, aku bersumpah dengan kamu Tuhanku, aku nak ikut ajaran Nabi Muhammad Rasulullah, kan? Betul tak? Baik, kita mulakan dengan mengucap kalimah syahadah sekali belakang. Nah, boleh? Boleh tak? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku berjanji, aku bersumpah dengan kamu Tuhanku. Aku berjanji, aku bersumpah dengan kamu. Katalah, jangan senyap. Aku berjanji, aku bersumpah pada kamu Tuhanku. Saya tak dengar ni. Awak kata. Orang lain kata dah, awak tak kata ni. Semula dah. Aku boleh sikit Ustaz. Boleh dan teruja sikit dengan jemaah itu je. Teruja ni. Oh. Tak apa. Ya, ikut kan? Ikut semula dah. Semula kita start ABC balik. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku berjanji, aku bersumpah, aku berikrar padamu Tuhan. Aku berjanji, Aku bersumpah, aku berikrar kepadamu, La ilaha illallah. la ilaha illallah. Tidak ada lagi perantaraan Tidak ada lagi perantara dalam nak sembah, dalam nak sembah, nak buat ibadah, nak buat ibadah, nak berzikir, Nak berzikir, nak berdoa, nak berdoa, melainkan terus kepada kamu saja Tuhan. melainkan terus kepada Kamu saja. Wa asyhadu, Wa asyhadu, aku berjanji, aku bersumpah dengan kamu Tuhanku. aku jadi aku bersumpah dengan kamu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya aku nak ikut ajaran Nabi Muhammad Rasulullah. bahwasanya aku mengajarkan Muhammad Rasulullah. Itu kalimah syahadah. Jadi kalau kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, saya menaik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, tu jadi tergantung. Nah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku berjanji, aku naik saksi Nabi Muhammad Rasulullah. Tak ada kena-mena kita. Sebab itulah kita dah buat apa yang kita dah buat. Baik. Oleh kerana kita sudah janji, maka Tuhan suruh saya tanya. Boleh? Boleh tak? Adakah awak dengar apa yang saya beritahu ni? Semula. Adakah awak dengar saya beritahu ni? Dengar. Adakah awak dengar saya beritahu ni? Dengar. Adakah awak nak taat saya beritahu ni? Taat. Adakah nak taat? Taat. Baik, soalan. Awak nak buat lagi ibadat yang Nabi tak ajak? Tidak. Nak buat lagi ibadat yang Nabi tak ajak? Tidak. Tak faham tak? Nabi dah ijab tak tahu. Apa awak nak buat lagi ibadat yang Nabi tak ajak? Tidak. Tidak, dalam masa awak janji dah sana, bukan?
Betul? Belakang. Betul kan? Bermaknanya apa saja ibadat yang bukan daripada hadis Nabi, kita sudah tidak boleh buat dah. Pasal kita berjanji dengan Tuhan, kita nak ikut ajaran dia saja. Betul kan? Baik. Jadi surah yang kita belajar hari ni, kalau tak betul yang ni, maka ayat yang kita akan baca ni awak akan lawan saja tadi. Okey, Mirza. Baik. Kita mula. Tu dia. Merah mata setengah-setengah. Kata ni. Awak berasa apa masa lepas baca? Awak berasa apa? Tak ada berasa apa pun. Awak ya? Saya Awak berasa apa? Saya dalam suasana apa Ustaz? Saya gembira ada saya tengok kau mau pertama kali ni. Super dah. Mereka-mereka ni mari daripada berbagai lapisan manusia. Ya. Saya cakap terang-terang, ada yang tak ada baca Quran di sini. Tak pernah baca. Tak pernah belajar apa benda. Ada yang saya ambil itu dia ambil daripada longkang orang. Cakap terang-terang. Ada yang dah okey dah ada. Ada yang pandai lah kepada. Tetapi yang tak okey pun kita ambil sekali. Pasal wahyu ni kena beritahu ke semua. Nah, beritahu pada semua. Jadi jangan siapa-siapa yang larang siapa-siapa untuk datang belajar tafsir Quran walaupun tak pandai baca. Di samping itu, madrasah kita ni akan ajar tajwid. Ajar tajwid, bukan tak ajar, akan ajar tajwid. Itu kita akan ajar waktu petang lah. Petang. Misalnya hari mana-mana yang kita akan buat jadual, akan ajar tajwid. Jadi kalau siapa-siapa yang nak baca tu merangkak-rangkak, bukan merangkak dah apa? Orang kata-kata tarik dada. Itu dia kena belajar Iqra. Jangan malu, jangan apa. Ada satu orang bekas gangster sekarang ni belajar di madrasah kita di Kelantan sana, dan dia baru saja habis khatam Iqra. Dia bergembira tu seperti orang yang khatam Quran. Umur 47 tahun. Baru boleh baca Iqra. Menangis-nangis dia gembira kerana boleh baca Iqra. Kita pasal heran lah. Jangan. Pasal yang ramai-ramai yang mana ada ni malu ya nak belajar. Sama tak reti je. Malu ya. Nah, jadi kita akan ajar sini, kita akan buat dua kelas. Satu kelas Iqra, satu lagi kelas tajwid. Ambil masanya dalam sebelum awak khatam tafsir Quran dengan saya ni, awak kena berhenti baca dengan tajwid dah. Gitu. Itu je syarat. Kalau awak rajin boleh dapat cepat. Yang pemalas of course lambat. Cakap terang-terang senang. Nah, betul tak? Jadi saya ada dua orang anak saya yang akan ajar awak. Anak saya seorang lagi ajar hadis Nabi. Anak saya dua orang lagi itu satu ajar tajwid, satu lagi ajar Iqra ni lah. Yang malu lah belajar budak serupa ya. Saya belajar tafsir Quran ni dengan anak saya. Lagi malu. Anak saya belajar tafsir Quran dengan dia. Dia pergi begini tunjuk sama muka. Salah. Dia anggap kita macam budak sekolah. 6 bulan saya kena torture ke anak sendiri. Yang saya hantar dia belajar di Pakistan. Awak dikenal dia sebagai Ustaz Salahuddin. Nama dia ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Nama dia Salahuddin Al-Ayyubi. Baik. Kita mula nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab, penurunan kitab. The revelation of this Quran. The revelation of this book Quran. Minallah, daripada Allah. Dalam bahasa belajar ni daripada
daripada satu zat yang ada sifat Tuhan. Pasal zat yang mana-mana tak ada sifat Tuhan, daripada satu zat yang ada sifat Tuhan yang bernama Allah. Dia tu ada sifat Tuhan dan nama dia Allah. Al-Aziz, yang maha gagah perkasa, the exalted one. Al-Hakim, amat bijaksana dia, full of wisdom. Full of wisdom. Penurunan kitab ni daripada satu Tuhan, satu zat yang satu zat Tuhan yang bernama Allah. Sifat dia nya Al-Aziz, yang kedua Al-Hakim. Maksud surah, setiap yang kita buat ni ada maksud dia, teori dia. Macam nak belajar accounting, dia ada teori dia, teori accounting. Nak belajar engineering, ada teori engineering dia, prinsipal dia apa dia. Jadi Quran ni, surah ni maksud bagi surah. Yang tadi kita baca tadi Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ni maksud surahnya ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat. 30 juzuk ni terkandung dalam tu. Jadi kalau kita nak tafsir surah Fatihah ni, ambil masa tak lama lah, 7 tahun baru habis nak tafsir surah Fatihah. Iaitu nak tafsir seluruh Quran lah. Jadi surah ni ialah tafsir bagi Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Sebab separuh daripada ayat tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita nak tafsir ni, surah Zumar ni ialah Iyyaka na'budu. Jadi maksud bagi surah ni ialah Inna anzalna ilaikal kitaba. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepada kamu kitab. Jadi tadi dia kata penurunan kitab ni daripada satu Tuhan yang bernama Allah. Tadi mula-mula ni. Yang kedua, ayat kedua ni dia kata, siapa dia Allah tu? Akulah. Gitu. I am the one, I am the God. I am your Lord, the Lord creator. I am the one who brings down this wahyu to you. To you sini dalam bahasa kita panggil kepada Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal, ada wahyu ni sampai pada kita, dikirim pada Nabi, dikirim pada Nabi pada sahabat pada tabi'in pada tabi'in, turun sampai ke kita hari ni. Jadi wahyu ni sudah dikirim pada Cik Razak ni sudah 1436 tahun dah, baru sampai pos hari ni, baru buka hari ni, baru buka. So selama ini surat ni disimpan di mana-mana. Sorry to say, disimpan sebagai pameran rumah. Katanya satu ustaz, dia kata, filem Hindustan tu orang tengok filem Hindustan, ada faham tak? Tak faham, tapi dia menyanyi tu gelek kepala dia begitu. Tak tahu makna apa, tapi dia minat cerita Hindustan, bukan? Tak tahu makna apa tu, tapi minat juga. Tapi Quran ni yang daripada Allah Ta'ala ni tak buka. This is very bad. Agak-agak awaknya, kalau kita mati besok lah, malam ni, kalau kita mati ni, boleh tak kita kata pada Allah Ta'ala, atau pada muka nakir sudahlah, pada Allah Ta'ala, lambat lagi pada Allah Ta'ala, sorry ya, sorry muka, sorry okay. Saya sibuk lah, tak ada. Orang ni lah, kalau orang ni silakan. Saya tak berani pasal daripada hadis Nabi SAW, dia ni hitam legam, matanya tidak ada mata putih tapi mata biru. Awak cuba bayangkan dalam keadaan gelap tu ada 4 biji mata biru. Mari jumpa awak. Dan awak pun kata, sorry, saya tak ada belajar. Awak agak-agak boleh tergamak, beres. Saya beres, tak apa, saya. Dia mata biru.
Jadi inna anzalna ilaikal kitaba, kamilah yang menurunkan kepada kamu Quran itu, kitab itu Quran, bil haqq. Bil haqq sini ini ialah dengan kebenaran. Maksud bagi dengan kebenaran ialah nak zahirkan Allah Ta'ala itu benar. Nak zahirkan Allah Ta'ala itu benar. Mana ayat Quran yang kita baca ni nak kena Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan kita. Bukan ayat Quran ni sebagai satu ayat yang satu kitab yang kita baca-baca sedar dengar. Bukan itu. Itu boleh pahala siapa dia baca tu. Tapi tujuan turun Quran, inna anzalna ilaikal kitaba, sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepada kamu kitab Quran ini bil haqq. Dalam bahasa Arab dia panggil li izharil haqq, untuk zahirkan kepada manusia semua Allah Ta'ala itu Tuhan. Bermakna Quran ni untuk kena Allah Ta'ala. Betul? Jadi kita yang pula silap. Kita pergi belajar sifat 20. See? Something is not right sini. Bukan saya kata salah, tetapi yang sepatutnya Quran ni lah nak kena Tuhan dia. Baik, lepas tu orang berkata macam mana nak kena? Dia ada guru yang reti nak mengajar ni. Nah, ingatlah guru yang mengajar tafsir Quran ni, awal cam dia mudah ya. Pertama sekali dia belajar habis 30 juz. Yang kedua, sekurang-kurangnya satu kitab hadis dia belajar habis. Sekurang-kurang. Muslim ke, Bukhari ke, Nasai ke, Ibn Majah ke, Tirmizi, Abi Daud. Sekurang-kurang satu dia belajar habis. Yang kedua, dia mengajar ni tak ambil upah. Kalau dia ambil upah, awak kena cam lah dia ni ahli neraka. Pasal surah banyak dalam ayat Quran ni menerangkan tidak boleh ambil upah sebab agama. Tak boleh. Tak boleh. Surah Hud ayat 15, 16, 17. Surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah orang yang mengajar agama yang tak ambil upah, orang itu ialah orang dapat petunjuk. Jadi syarat dia tak ambil upah. Syarat pertama dia belajar semua. Yang kedua, syarat kedua dia tak ambil upah. Lepas tu syarat ketiganya dia, guru kita tu akidah dia betul. Dia tidak jenis boleh scan jin. Ni ada jin sini ni. Jadi boleh scan yang lain ni bukan guru. Ataupun tok guru yang boleh buat keramat. Keramat tak boleh dibuat-buat. It is a gift. Ialah satu anugerah Allah Ta'ala kepada orang alim. Jadi dia panggil Tok Wali. Tok Wali ni tidak boleh buat keramat. Siapa-siapa yang kata Tok Wali boleh buat keramat, maka Tok Wali itu bukan Tok Wali. Pasal keramat tak boleh buat. You cannot create keramat, karamah. Jadi yang boleh tu, contohnya ilmu kebal. Orang yang amal ilmu kebal tu, dia kata kebal tu pada dia boleh buat keramat. Boleh buat pula bila-bila masa. Misalnya tak kebal tak lu. Awak tak tengok tak saya tak ditutup? Oh tak tengok. Apa bisa try. Itulah. Bermakna dia boleh buat bila-bila masa. Itulah nak kena, itulah sihir. Ya duk amal ramai-ramai ni. Marah orang ke saya ni sekarang. Pasal amalan mereka tu kita kata sihir. Tak sihir macam mana awak boleh buat? Ya Nabi berperang pakai baju besi. See? Nah, jadi tujuan jadi guru tadi mesti tak ambil upah, kemudian dia akidah dia betul. Akidah dia betul lah. Nah. Okey. Jadi tujuan nak suruh kena Allah Ta'ala, bila awak sudah kena inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Jadi situ tu seolah-olah macam ada koma lah situ tu. Bil haqqi. Bil haqqi tu seolah-olah ada koma situ. Makna apabila kamu sudah kena aku sebagai Tuhan kamu, fa'budillah, maka hendaklah kamu sembah aku saja. Jangan nak sembah orang lain lah. Aku kan, aku Tuhan kamu. Kamu sembah aku.
Kamu ibadat pada aku, kamu berdoa pada aku. Tidak boleh doa perantaraan. Bermakna sembahyang hajat tu tak boleh buat. Pasal orang sembahyang hajat macam mana? Sembahyang hajat macam mana? Ustaz, saya ni anak biasa, tolonglah sembahyang hajat untuk kita. Saya ni anak nak kahwin, saya ni nak naik rumah, saya ni nak buat projek, bukan? Tu. Lepas tu, mari daripada satu perasaan dalam hati. Kalau saya baca doa sendiri, Tuhan tak nak makbul. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka tak ada penyakit. Ayat 8 surah Baqarah. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Buruk sangka pada Allah Ta'ala sendiri. Fazadahumullahu marada, maka Allah Ta'ala tambah penyakit lain. Dia buruk sangka pada aku. Penyakit lain apa dia? Kufur. Kenapa tak nak doa sendiri? Dia pun jawab, saya ni tak erti agama, macam perasaan tak pandai. Dia tak gitu perasaan. Nah, perasaan tu. Maka sembahyang hajat ialah perantaraan dalam berdoa. Langgar akidah kita baca lagi. Aku berjanji nak baca doa pada kamu saja Tuhan. Sekarang ni kita mungkin janji. Aduh. Apa makna mungkin janji sini lah? Maksudnya melanggar janji. Apa dia? Melanggar sumpah tadi lah. Apa dia makna dia? Terbatal janji mana syirik. Terbatal janji. Apa makna terbatal janji? Terbatal janji. The agreement is null and void. Batal janji itu. Apa makna batal kalimah syahadah tu? Keluar Islam. Keluar Islam. Tu. Dia bukan main-main. Ini awak janji. Awak kata tadi, aku berjanji, aku bersumpah, aku berikrar nak sembah kamu saja, nak buat ibadat pada kamu saja, nak berdoa kepada kamu saja. Bukan? Nak itikaf pada Allah Ta'ala saja. Bukan kita kata gitu. Okey. Nah jelas lah. Ni sakit telinga ni. Ramai lagi tak tahu apa ni. Tapi saya kena beritahu lah. Nah, iaitu hendaklah kamu. Yang solat hajat tadi tu, maksudnya memang tak boleh minta orang sembahyang hajat kita, atau solat hajat tu sendiri bukan amalan sunnah atau bukan sunat. Nanti kita ambil yang asal tadi. Kita berjanji nak doa kepada Allah Ta'ala saja. Kita berjanji tadi. Nak ibadat kepada Allah, nak zikir kepada Allah, nak sembahyang kepada Allah, nak solat kepada Allah, bukan? Tidak gitu kan? Habis? Apabila kita pakai perantaraan dalam berdoa, ni yang marahnya. Contohnya, awak tahu tak orang Kristian tu pergi ke gereja puasa? Do you know what the Christian is doing? They go to the church every Sunday and say, what do they say? Oh Father, Padre, please bless me. Tolong beri berkat pada saya. Oh Father, forgive me. Saya minta ampun dengan awak, perantaraan kepada Allah Ta'ala. Awak tak tahu ni? You should ask the Christian. Betul tak saya kata ni? Lepas tu dia kata, in the name of Jesus Christ. Katanya Padri pula, I forgive you. Jadi bukan lagi atas nama Allah, tapi atas nama Nabi Isa. Nabi Isa ni, saya nak tanya awak, Nabi Isa ni kalau Tuhan ni nak bubuh Nabi Isa dalam neraka, agak-agaknya siapa boleh selamat Nabi Isa? Tuhan boleh selamat Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad ni Tuhan nak bubuh dalam neraka, siapa boleh selamat Nabi Isa? Nabi Muhammad kita, Allah Ta'ala. Jadi kenapa kita nak minta tolong Nabi Muhammadnya? Minta tolong Allah Ta'ala. Alladzi khalaqahunna, yang menciptakan Nabi Muhammad dan Nabi Isa tu.
Jangan nak sembah dia. Jangan minta tolong dia. Minta tolong kepada Tuhan yang menciptakan mereka Nabi berdua ni. See? Very simple, ya. And yet you refuse to accept. You refuse to accept, dia panggil degil. Degil itulah kufur. Faham tak? Degil. Orang Buddha pula. Orang Buddha turun daripada kelas ni, awak boleh pergi tanya sendiri. Lepas tu awak mari cekam muka saya. Kalau awak jumpa, salah saya kata ni. Tadi saya kata dia Kristian. Awak jumpa pula orang Buddha pula, Cina. Buddha. Okey. Nyonya ke apa ke, tokek ke apa ke. Dia Buddha ni, yang Malaysia punya, dia pakai jubah merah. Dia janggut dua. Saya tahu dengan masak-masak dia dah ni. Saya bukan main-main, saya memang tahu. Awak tak percaya, awak pergi tanya. Ini apa dia ni? Dia pakai baju merah ni, janggut dua ni. Dia kata Buddha. Kita berkata, itu Buddha tidak cukup kepala semua kan? Ini Malaysia punya. Mazhab lah mazhab. Awak tak tahu, saya tahu. Mazhab yang Thailand lain, yang Jepun lain. Yang Tibet tu lain. Mazhab lain-lain lah tu. Dan semua sekali Buddha lah. Tapi dia punya common karakteristik dia ialah very simple. Dia bila dia ada nak sesuatu yang kecil saja, saya tanya dia, awak bila yang kecil-kecil punya awak minta dengan tokong di rumah bukan? Ya. Tokong dalam kereta. Ya. Kalau projek besar, ayo itu mesti jumpa Tok Cham. Apa pasal? Dia kata itu Tok Cham pakai kain dua lai. Kain ihram dia pakai tu. Awak tak rasa. Kain ihram tu warna kuning ya. Lepas tu kuning gini Tibet punya. Kuning gini Thailand punya. Yang ada satu jenis lagi warna purple. Semua ni jenis-jenis masak. Yang Jepun punya putih. Baju putih, jubah putih. Apa? Kain ihram putih. Ihram. Tak jahit juga ni. Jumpa ya. Lepas tu awak pergi jumpa Tok Cham. Kenapa awak nak pergi jumpa Tok Cham? Ayo dia tak ada kahwinnya. Tak ada kahwin. Lepas tu dia orang baik, jujur. Awak pergi jumpa semua padri ke, sami ke, Tok Cham ke. Semua mereka ni kalau duduk sekali dengan orang alim kita, kalau tengok super saja budi pekerti, very good punya personality. Semua cakap lembut, tidak macam saya lah. Memang gitu. Sifat orang alim ni memang gitu. So, awak pergi jumpa, tanya dia, bila awak pergi ke jumpa Tok Cham ni, apa awak cakap? Dia kata, tolong Tok Cham beritahu kepada saya ni ada hajat sekian, boleh tak tolong baca doa ke saya? Dia kata boleh. Kemudian dia pun baca doa. Dia ada sekali ke tidak masa baca doa tu? Ada sekali. Awak pergi turun bawah ni, kemudian ustaz cakap bohong. Mari kita masuk live talikat lagi. Boleh? Channel buat gitu lah ni. Pasal memang gini ya, sesak gini ya lah. Lepas tu dia pun bila jumpa saat ni, dia pun kata, kenapa awak nak baca, minta tolong Tok Cham supaya baca doa? Ayo dia kata. Saya minum saya ada betina ada cuti itu Tok Cham yang ni ada buat apa, kahwin pun tidak, cakap lemah lembut, senantiasa puasa. Lepas tu bila balik, masa baca doa ada sekali tak? Saya tanya dia, ada sekali tak baca doa tu? Dia kata ada sekali, Tok Cham yang baca. So kemudian selepas baca, apa buat? Ada kasih duit tak? Ada berapa? RM3 saja. Yang Kristian RM5, RM10.
bayar juga. Betul, Christian? Bayar juga. Every Sunday they have to pay for that, to get the blessing, to get the holy water, ada semua. See? Lepas tu Hindu lah. Hindu Batak Cave aja. Apa pergi jumpa orang Hindu Batak Cave. Itu berhala itu Tuhan kah? Dia kata tidak. Habis awak sembah apa? Dia kata sembah deity. Macam Muslim kau tu lah. Deity, wali-wali. Sini bukan wali, sini melekat-melekat. So, lepas tu kalau awak ada masalah kecil-kecil, apa awak buat? Minta sama berhala di rumah. Kalau besarnya kena pergi ke Kuwait. Apa awak buat di Kuwait? Mula-mula sekali baca-baca. Peng. Tak pasal kan? Awak kena tahu orang kafir ni kafir. Pasal apa? Baca-baca lah. Peng. Pasal apa? Dia kata dewa tidur. Awak bertanya, siapa yang keluar? Dia berkata tak. Apa? Sami keluar. Dia kena tipu dengan bodoh ni, jangan main-main bodoh. Yang keluarnya Sami. Dewa tak keluar. Dewa tak keluar. Oh, lepas tu selepas dia keluar, dewa keluar apa? Sami keluar tu. Apa awak buat? Saya beritahu masalah saya, hajat saya. Lepas tu siapa baca doa? Awak baca doa ke? Itu Sami baca doa. Dia kata Sami baca doa. Pasal ayo saya kitab Vida tak ada pada bacanya. Mahabharata tak ada pada bacanya. Macam kita lah, tak ada baca Quran. Tak ada tahu kita ada. Lupa ya. Same thing. Lepas tu masa nak balik, dia baca doa sekali tak? Sekali. Awak amin? Amin. Kasih duit tak? Kasih. Kita sembahyang ajak. Kita jumpa Tok Imam, beritahu. Ajak. Lepas tu suruh dia doa. Ada sekali tak? Ada. Bayar duit dua tak? Tapi kita buat kenduri, lebih teruk kita lagi daripada Hindu tu. Allahu Rabbi. Dia orang bayar RM2, RM3 awak tanya tak percaya ni. Buat makan dah lah tak buat. Yang kita tak teramak nak beri RM2, RM3. 200-300 sabuk. Sembelih kambing lagi, ayam lagi, unta lagi. Syirik serupa bayaran mahal kita. See? Jadi sekarang ni kita nak buat lagi tak benda ni? Lepas tu apa yang dia buat ni semaya ajak ni? Semaya ajak nama buka kedai bukan? Dia buat di mana? Di kedai. Kenapa tak buat di masjid? Kenapa? Why tak buat di masjid? Takut Tuhan tak tahu tempat. Jumpa kedai kan? Tak banyak. Awak sudah hina Allah Ta'ala. Awak pergi kata Tuhan yang maha mengetahui itu tak tahu. Lebih teruk lagi masa projek tengah buat. Bukan? Tengah sodok tanah. Supaya ajak di mana? Atas tanah tu. Waktu ni pukul 10 pagi tu. Ya Tok Imamnya tu dengan jamaah masjidnya. Allah, peluh ke main lah gitu. Kenapa anak kan? Bodoh sebulan. Lepas tu bukan semaya ajak saja, letak apa? Kita letak apa? Tempat semaya ajak tu? Air. Apa dia adalah bekal. Tutup ke buka? Buka. Pasal apa buka? Orang tu tak maksud cak. Tu ya. Tu. Allahu Akbar. Bila kita ni sekarang ni gini, kita nak baiki orang tak boleh. Kita baiki kita lah, nah. Kita baiki kita tu. Orang ni satu hal lah, kita baiki kita. Nah. Jangan kita masuk neraka dulu. Selamat diri kita, anak isteri kita daripada api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dulu. Saya bukti tu tunjuk berapa tu. Awak tak percaya, senang aja. Turun daripada kelas,
yang Hindu ke, yang Buddha ke, yang Kristian ke, yang Sikh ke, sumpah ya. Awak tanya Sikh pun sumpah lah. Awak tanya apa-apa Habib, lagu ni juga. Awak tanya Syiah, same. Ahli sunnah saja berdoa direct kepada Allah. Mengalahkan semua perantara belaka. Okey? Habis dah. Bersih lagi itu, bersih lagi. Baik. Jadi oleh sebab itu, jadi tafsir baru fa'budillah baru ni. Fa'budillah, maka sembahlah Allah Taala saja. Ibadat pada dia, sembah dia, ibadat. Fa'budillah, sembah, ibadat, berzikir, berdoa. Nah, ibadat, berzikir, berdoa, itikaf dan sebagainya lah. Mukhlishan lahuddin, mukhlis, tulus ikhlas. Baik, kita tanya balik. Tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Apa makna tulus ikhlas? Makna kita ikhlas lah. Macam mana ikhlas? Awak pun tahu ikhlas tu tak? Faham tak? Baik, saya nak tanya tadi, balik pada cerita Tok Cha tadi. Tok Cha tu pakai baju, 2 helai dia pakai baju. Nah, 2 helai dia pakai baju. Tak kahwin-kahwin. Duduk dalam petik dia. Ikhlas ke tidak, saya nak tanya. Dia ada bayar gaji ke tu? Duduk bertahun-tahun sampai tak nak kahwin tu. Yang padri tu sama. Yang sami tu sama. Jadi ikhlas tu macam mana? Jadi nampak dah. Nampak tu tak terjawab dah. Ni ikhlas juga ni ikhlas juga ni. Yang mana satu yang ikhlas yang Tuhan terima ni? Betul kan? Dia jadi gitulah. Yang mana satu yang Tuhan terima ikhlas? Ikhlas tak apa tu mereka berikhlas. Saya nak tanya, ibadat dia Tuhan terima tidak? Tak. Puasa dia? Tak. Sedekah dia? Tak. Pasal apa? Pasal apa? Pasal musyrik, pasal kafir. Bukan? Jadi kalau awak ni kufur pada Allah, awak ikhlas, tak terima juga lah. Kau kita terima. No, the same standard Tuhan buat pada semua. Bukan? Saya nak tanya balik pada cerita Semaya Ajak tadi. Ikhlas tak bagi duit kepada ustaz dia? Ikhlas lah. Tak ada ungkit pun. Buat makan ikhlas tak? Ikhlas. Terima tak? Sebab tu mudah ya nak faham Semaya Ajak mana yang ada mahbub. Cuba tunjuk saya. Tu dia. Yang mana yang mahbub? Yang buat buka kedai lah kita kata. Yang mana yang laku? Tak depan buat pula, bukan? Bila lama tu kena masuk cah balik. Cah. Dia Semaya Ajak pula. Betul? Bila nampak tak laku, Semaya Ajak pula. Mana kena senantiasa masuk cah. Something is not right. Okay? Jadi ikhlas ini ialah mesti seperti mana Nabi ajar baru boleh jadi ikhlas. Kalau Nabi tidak ajar, awak cakap ikhlas macam mana pun tak terima. Awak boleh tengok keadaan yang berlaku dalam WhatsApp ni, Telegram ni. Duk cakap ikhlas tu, ikhlas ni, ikhlas tu, ikhlas ni. Tetapi semua sekali itu tak diterima kerana tidak ikut syarat. Tidak ikut syarat. Syarat ikhlasnya ialah kena beriman. Kalau kufur, tak terima walaupun ikhlas di mana pun. Baik. Jadi mukhlishan lahuddin, tulus ikhlas kepada dia Allah Taala. Din situ rujuk pada agama pun boleh, ibadat pun boleh, zikir pun boleh, apa dah. Itulah. Tulus ikhlas ibadat tu, tulus ikhlas dalam ibadat kita kepada dia ataupun dalam agama. Ayat yang ketiga, ayat ni lah yang menguraikan apa yang saya kata tadi. Ni ayat dia. Ala, ketahuilah.
lillah, milik Allah. Ad-dinul khalis, agama yang lurus, agama yang tulen, agama yang bersih, agama yang tidak ada campur aduk dengan syirik, dengan kufur, dengan apa semua, yang original. Maknanya lillah, milik Allah lah, agama yang original. Maknanya yang tidak ori itu yang kamu punya, yang ori itu yang aku punya, gitulah. Bukan? Jadi agama ni milik Allah. Jadi kita boleh ke buat sendiri agama ni? Tak boleh. Jawab dia. Dah milik dia. Milik Nabi Muhammad kau agama ni? Ya. Milik Allah. Jadi Nabi Muhammad tu penyampai, Rasulullah, penyampai saja. Nah, ala lillahi dinul khalis, iaitu milik Allah lah agama yang tulus, ikhlas tu, yang ori tu, yang original tu. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang ambil min dunihi, selain daripada Allah, selain daripada Allah Ta'ala. Min dunihi ni ada makna dia, ada tafsir dia, nah? Nanti saya uraikan. Awliya, pelindung-pelindung. Those who take for protectors other than Allah. Other than Allah. Nah, itu. Maksud bagi min dunihi, selain daripada Allah, awliya. Orang-orang yang mengambil selain daripada Allah Ta'ala, pelindung-pelindung. Orang Kristian ambil Nabi Isa sebagai pelindung dia. Orang Buddha ambil Buddha sebagai pelindung dia. Tok Cha sebagai pelindung dia. Orang Kristian ambil Nabi Isa sebagai pelindung dia. Wali-wali dan para malaikat sebagai pelindung dia. Orang Syiah ambil Ahli Bait sebagai pelindung dia. Dan Ali Sana Hussein Sana Hasan. Habib ambil pelindung-pelindung mereka. Habib tu, Habib A, Habib D, Habib C, semua sekali. Semua sekali ni dia panggil penunggu kubur. Pasal memang mereka ni puja kubur. Bila kita kata kenapa kamu puja kubur, dia pun jawab, tidak puja kubur, kita ziarah. Dah kamu puja dah. Dah kita ziarah. Yang kamu duduk situ tak apa pasal? Dengan bawanya calak, tahu calak? Calak Hindu. Dia bawa calak tu yang dipanggil stang ni. Tak boleh panggil calak tu, dia panggil stang ni. Mau sedap kan? Lepas tu dia letak bunga di kubur tu wali dia tu. Kubur bunganya, lepas tu dia ada pula gambar besar dia. Duduk situ, duduk bersela situ. Dan yang buat ni orang Melayu. Aulia, pelindung-pelindung itu aulia. Aulia tu maksud dia ialah pelindung-pelindung. Tujuan min dunihi itu, makna bagi min dunihi ialah mana'budu. Tidaklah kami sembah mereka. Tidak kami puja mereka, tidak kami berdoa kepada mereka. Tu. Dia balik pada cerita tadi. Tidak kami puja dia, tidak kami sembah dia, tidak kami buat ibadat pada dia, tidak kami bodek dia, senang-senang cakap, bodek dia. Dengan hantar tehahnya, zikirnya, macam-macam dia hantar. Dengan tujuannya illa, tidak lain, tidak bukan, liqarribuna ilallah, mereka untuk menghampirkan diri kami kepada Allah, nak suruh rapat ke Tuhan. Jadi kita yang pergi jumpa tu imam tu, pasal doa kita ni tak makbul, kita kata. Maka imam tu, ustaz tu, dia rapat dengan Tuhan, dia orang baik-baik, berarti pandai baca doa, baca doa molek, cakap Arab tu macam orang Arab. Maka dia ni orang rapat dengan Tuhan. Jadi kita ni nak suruh dia tu recommend kita, tu mana dia. Liqarribuna ilallah, nak suruh rapat diri kami kepada Allah. Zulfa, serapat-rapat, sehampir-hampir kalau boleh. Nak suruh rapat gini. Jadi kitanya malah nak buat ibadat, malah nak apa, tapi mereka tu memang dah rapat,
Jadi kita rapat dengan dia supaya kita rapatkan Allah. Kita tak baik dengan Datuk Najib, tak pernah bersalah dengan Datuk Najib pun kita je. Tapi Datuk Najib ni dia sayang pada bini dia. Contohlah. Contohlah. Tak ada saya kata contohlah dah. Dia sayang pada bini dia. Bermakna ni kita tackle kok bini dia. Nak apa-apa projek ni nak tackle bini dia. Nak kenapa? Bodek Datuk Najib sibuk. Bini dia tu banyak free time kan. Dan bini dia ni kalau tengok ke rambut dia tu, dia suka perm. Tahu perm? Rambut tu. Pergi ke tempat-tempat berdandar rambut kan. Cek. Oh, ini kedai ni dia suka pergi ni. Dia seminggu sekali mesti perm rambut dia. Nak potong rambutnya sini. Baju dia nya, pakaian dia ni, tukar jahit ni hang ni. Nampak? Yang tolong kerak kuku dia ni, hang ni. Lepas tu kita fikir, yang mana satu yang dia paling rapat sekali? Siapa yang paling rapat sekali? Dengan bini. Dah. Makna bini Datuk Najib ni paling rapat dengan siapa ni? Dengan orang yang pendandar rambut dia ke? Tukar baju dia ke? Tukar urut dia ke? Ataupun kawan rapat dia ke? Mana-mana. Bila tahu saja rapat dengan siapa-siapa, dia pergi bodek orang tu. Bukan? Tidak gitu kan? Tidak gitu. Pergi bodek orang tu. Kalau pendandar rambut, dia pergi bodek pendandar rambut. Kalau pendandar rambut tu tak kenal kita, pendandar rambut tu kenal dengan siapa? Baik dengan siapa dia ni? Oh, dia ni makan, minum. Dia selalu latte di mana-mana ni. Satu kedai latte mana-mana ni, besar. Ha? Jadi dia kedai ni, kedai mamak ni dia selalu pergi atau latte mana-mana dia. Kita pergi jumpa dia di sini. Bodek dengan tuan kedai tu, pasal dia baik ke tuan kedai. Supaya kita boleh rapat dengan pendandar rambut dia ni. Bodek dia supaya bodek bini Datuk Najib, supaya bini Datuk Najib malam-malam bang, ini ada member seorang nakkan projek ni, bukan gitu. Nah, jadi Datuk Najib sayang ke bini dia, ini dipanggil rasuah. Kalau berlaku di negara kita panggil rasuah. Nah, jadi nak rasuah Allah Ta'ala begini ni neraka tak keluar. Faham tak? Iaitu dia pergi bodek, siapa dia? Dia pergi bodek ustaz. Ustaz ni, pasal ustaz ni memang dia tak kuat, tapi ustaz ni baik dengan ustaz satu lagi tu. Anak murid dia, ustaz satu lagi ni anak murid pada Tok Guru Khamat lagi, dah mati dah dia. Jadi jangan itu dapat. Jadi cara dia je, nak bagi duit tak boleh. Jadi hantar Fatihah. Zikir. Betul? Pergi letak calak-calak, pergi letak bunga-bunga, buah-buah rumput. Bukan? Buat gini, itulah kufur. Benda yang sama kalau di dunia ditangkap kerana rasuah. Yang tentang Tuhan ni, ni cara bodek. Jadi yang Kristian bodek Nabi Isa, nak bodek Nabi Isa sudah mati mereka kata. Jadi bodek mak dia sudah mati, maka bodek Tok Wali. Tok Wali pun sudah mati, bodek Tok Wali kepada Tok Wali. Faham tak? Dia tarik semua sana apa kan Nabi Isa. Jadi untuk Nabi Isa tu berpangkat, maka dia upgrade Nabi Isa kepada anak Tuhan. Dia kena angkat, jack naik. Nak suruh Nabi Isa tu buat kerja. Nak kata Nabi Isa tu, jack Nabi Isa tu sebagai anak Tuhan. See? Dengan tujuannya Nabi Isa tu akan buat kerja untuk dia. Apa dia kerja? Dah anak kan? Ayah ni budak kita ni malam-malam tu panggil-panggil ni serabut dah. Gitulah ni. Betul? Gitu ni, same thing.
Yang kita pula kitanya cara nak bodek kita bodek sampai ke Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad ni kita orang Islam tidak upgrade. Kita downgrade pula Nabi kita satu lagi kepada Sayyidina Tok Nulu. Bagus orang Kristian dia naik jadi anak Tuhan. Kita kan downgrade Nabi kita kepada sahabat Nabi ramai. Bila saya kata, mereka kata kerah apa macam-macam. Ikut dia lah. Semua cerita ni cerita bodek lah ke? Okay? Jelas lah. Jadi tujuannya nak suruh rapat ke Tuhan serapat-rapatnya. Maka Allah Ta'ala kata Zulfa serapat-rapatnya. Sambung ayat. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala yahkumu bainahum, akan buat keputusan di antara mereka, kehakiman di antara mereka, fima hum, terhadap apa yang mereka itu fihi, tentang rasuah ni, rasuah kepada nabi-nabi, wali-wali, nekat-nekat ni dan sebagainya ni, yakhtalifun, mereka berselisih. Satu ustaz kata tawasul beres, buat boleh masuk syurga. Satu lagi ustaz kata buat ni neraka tak keluar. Itu selisih gitu, selisih ni kanan satu, kiri satu. Mereka kata boleh buat, maknanya buat syirik pada Allah Ta'ala boleh masuk syurga. Kita kata buat syirik pada Allah Ta'ala ni kufur, masuk neraka. Dia kata tidak. Tidak tu mencari bahasa Islam. Okey? So maksudnya konsep tawasul tu dia salah untuk. Oh, neraka kekal ini ayat dia. Perantara sani. Oh, you come late. Ngucap dua kali syahadah tak masuk lah dia. You are not here. See? Tengok. Kalau tak ajar ngucap ada lagi, dia jadi kenapa? Sebab tu saya ajar ngucap dulu lah ni. So kena balik pada awak ni pula dulu. Boleh? Tak apa? No, tak boleh. Tak boleh. Saya tanya awak, tak boleh tak boleh. Tak apa? Saya kena tanya awak, mengucap dua kali syahadah. Ini macam mana ni? Lagi baca tadi. Ekor maus Macam tu. saya. Ekor maus tu lah. Kecil. Nanti dia tak boleh ni lah. Awak kena jelas yang ni. Naik. Saya ulang balik nah. Ulang balik. Asyhadu an la ilaha illallah. Awak semua jangan jawab apa. Termasuk Razak dia jawab. Kita tengok macam mana. Boleh? Boleh. Awak jangan jawab. Orang lain jangan jawab. Tanya dia. Boleh tak? Awak jangan malu. Pasal ini belajar orang ni nah. Asyhadu an la asyhadu. Aku bersaksi. Tengok. Saksi dengan siapa? Saksi dengan Allah Ta'ala. Saksi apa? Apa makna saksi dia? Saksi saja. Kau sumpah je. Saksi ada tiga. Saya kata lagi. Ada tiga jadi saksi. Awak nak jadi saksi orang yang kena tuduh mencuri, itu saksi. Awak nak jadi saksi bagi pendakwa raya, lagu tu saksi ke? Bukan tak? Bukan. Ada satu lagi saksi, saya sumpah negaraku. Yang mana satu? Yang sumpah tu kan? Yang kat tangan. Iaitu asyhadu sini ialah aku bersumpah, aku berjanji, aku berikrar kepada Allah Ta'ala. Okey? Boleh kata. Janji apa? La ilaha illallah. Iaitu baik, saat ni awak kata awak sudah berjanji dengan Allah. Tengok saya baca kan? Saya baca yang awak kata. Aku berjanji, aku bersumpah kepada kamu Tuhanku.
bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan kamu. Kan betul tak? Awak kata pada Allah, maksud tidak ada Tuhan melainkan dia. Bermakna Tuhan lain ada, dia longgar. Tuhan lain ada tapi nak semua Tuhan ni. See? Dia longgar. Skru tak kemas. Iaitu balik pada cerita tadi, saya ulang balik, iaitu Nabi SAW kata kepada musyrikin Mekah, di belakang bukit ni ada orang nak mai serang kita. Percaya tak kamu? Dia kata percaya, pasal kamu Al-Amin kami beri gelaran. Nabi berkata, percayalah hari ini la ilaha illallah. Abu Jahal, Abu Lahab semua bangun semua. Lagu kata, bohong kamu Muhammad. Bermakna la ilaha illallah itu makna lain. Kenapa dia kata lain tu? Kerana keliling Kaabah ada 360 berhala. Bermakna la ilaha illallah ada sangkut paut dengan berhala tu. Orang musyrik Mekah puja berhala tadi. Maka Nabi kata tu, tahulah mereka, Nabi kata berhala ni tak ada kuasa. Marah dia dah puja. Okey? Faham? Maka maksud bagi ayat ni ialah la ilaha illallah ialah tidak ada perantaraan dalam nak sembah, dalam nak ibadat, dalam nak doa, dalam nak zikir, kan? Terus kepada Allah. Itu makna dia. La ilaha illallah. Tidak ada perantaraan dalam ibadat, dalam sembah, melainkan kepada Allah. Nak doa pun tidak ada perantaraan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berjanji, aku sumpah dengan kamu Tuhanku. Apa dia? Why? Kenapa awak kata gitu? See, nobody can answer. You ask anybody lepas pada ni, awak balik, awak tanya anybody, they cannot answer. Like you cannot answer. Why? Mesti ada buat sesuatu dah. Kalau ada buat bid'ah ke, ada buat syirik ke. Awak boleh jawab. Saya tanya awak pula. Apa makna la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kenapa kata Nabi Muhammad Rasulullah? Kenapa? Kalau dia Nabi, memang Tuhan hati dia, tak ada kena-kena awak. Kalau dia mengajar, memang tugas dia. Kalau dia baik, sidik, patona, apa semua, memang sifat dia. Kenapa awak kata Nabi Muhammad Rasulullah? Balau, apa mana? Aku bersumpah Muhammad itu Rasulullah dan aku akan mengikut segala suruhan Nabi Muhammad. Tak benar, tak longgar. Aku bersumpah, aku berjanji pada kamu Tuhan, aku hanya nak ikut ajaran Nabi Muhammad Rasulullah. Mana? Kalimah syahadat. Awak lepas pada ni awak balik, kalau siapa-siapa buat bid'ah, awak tanya, mereka tak boleh jawab. Macam awak tak boleh jawab ni. Tanya tak percaya. Sebab tidak ada orang yang ajar awak kalimah syahadat. Maka bid'ah yang ada buat, syirik-syirik yang ada buat tu, kita berasa tak ada benda kan, kita tak ada akal sumpah apa pun. Faham? Tadi saya beri contoh satu-satu tadi, iaitu Kristian buat gini doa, Buddha buat gini doa, Hindu buat gini doa, kita buat gini juga doa. Mereka kafir, kita tidak. Itu makna dia lah. Semaya ajal. Mereka tu kafir pasal dia orang kafir. Kita ni buat serupa dengan dia, tapi tidak kafir kita. Kalau kita semua berhala, tidak kafir kita. Betul gitu tak? Kita tak ada niat apa, kita sembah berhala. Tidak kufur kita. Walaupun tak niat. Tapi setengah-setengah ustaz kata, walaupun semua berhala tapi tidak niat, tak kufur. Ya, hang pergi sembah berhala tak pasal dah tak. Astaga, tak ada niat saya. Lah, something is definitely wrong here. Nah,
Baik. Kakak tanya kakak, boleh? Pasal kalau awak tanya lagi takut panjang sangat, Tanya sikit lagi. Inna Allah, sama lagi di akhirat kelak. Inna Allah di akhiratnya. Inna Allah sesungguhnya Allah Ta'ala la yahdi, tidak akan beri pimpinan man huwa kadhibun, satu orang yang dusta. Dusta adalah kata-kata dia, Tuhan nak perataan dalam doa. Dia bohong pada Allah. Dusta. Sedangkan yang mengaku yang doa dia dusta dia. Perantaraan dalam ibadat ni dia dusta dia. Perantaraan kepada Nabi Muhammad tu, pada syekh tu syekh ni, malaikat tu malaikat ni, dusta dia. Dia kata Allah Ta'ala tidak akan beri pimpinan pada mereka ni. Man huwa kadhibun, satu orang yang dusta dalam kata-kata dia. Kafarun, kufur apabila dia beramal. Dia kata dia nak buat tu, dia dusta. Dia kata boleh buat sembahyang hajat tu, dia dusta. Dia buat saja, dia kufur. Dan saya kata ni lama dah. Awak mari dalil kata boleh sembahyang hajat dalam hadis pun tak ada, apa pun tak ada. Sembahyang hajat mega tak mega, singgah tak singgah, tak ada lah apa. And yet you kata you nak ikut ajaran Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad ajar tak sembahyang hajat ni? Ada hadis tak? Tak ada. Ada doa pun tak ada. Awak mengaku nak ikut ajaran Nabi, tapi awaknya mereka sendiri agama. Maknanya kita nak ikut membabi buta, faham? Ke tafsir awak lagu lain ni? Saya tanya tafsir awak lagu lain daripada saya kata. Saya tak ada tafsir, Super lah. Baik. Tuhan pun tanya kita ni. Kalau Tuhan nak ni, agak-agaknya kalau Tuhan nak ke perantaraan lah. Dia antara kita kau pergi cari perantaraan. Kita tolong pilih untuk dia ke dia pilih sendiri. Saya nak tanya ni. Kalau Tuhan ni nak ke perantaraan, adakah Allah Ta'ala ni nak suruh kita pilih untuk dia ke dia pilih untuk kita? Dia pilih kita. Ha? Dia pilih kita. Tak dengar? Dia pilih untuk kita. Dia tentu pilih untuk kita lah. Yang yang kita nak buat sekarang ni, kita pilih untuk Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim ya Rabbal Alamin. Betul? Ni ayat dia awak kata ni. Ini ayat dia. Ni ayat dia. Lau aradallahu an yattakhidha walada. Sekiranya Allah Ta'ala tu nak ambil anak. Nak ambil anak. Ittakhadha tu, yattakhidha tu, mengambil. Ambil. Allah Ta'ala ni lam yalid, tak beranak. Bukan tidak beranak, tak mungkin beranak. Lam, tidak mungkin beranak. Allah qul huwallahu ahad, katakanlah Allah tu Maha Esa. Allahu Samad, Allah tu tempat tumpuan. Semua kita nak apa-apa minta dengan dia. Tumpuan. Semua makhluk nak rezeki, nak apa, perlu apa saja minta dengan Allah. Lam yalid, dia tidak mungkin beranak. Walam yulad, tak mungkin diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak mungkin ada bagi Allah Ta'ala tu satu-satu apa saja yang setara, seakan dengan Allah. Surah Ikhlas. Bermakna tidak mungkin ada satu orang yang boleh dibuat perantaraan dengan Tuhan. Pasal tidak ekpa, sikit pun tak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey nah? Aku ngantuk, kita jumpa surah lain. Tafsir ayat ni ialah kenapa Allah Ta'ala kata dia ambil. Kalau Allah Ta'ala ambil anak angkat, anak sini kena anak angkat, pasal dia tak beranak, bukan? Maka ayat lainnya ialah surah Zumar ayat 88. Surah Maryam ayat 88. Buka.
Qalu takhadar Rahman walada. Mereka kata Tuhan Rahman nak anak angkat. Cuba. Dari. Moga surah Maryam tengah-tengah. Tengah-tengah. Kena terhilang ngatur sekali. Selepas kahfi. Muka surat ni, muka surat 311. Muka surat 311. Ayat 88. 311, tengok bawah. Bawah sekali. Muka surat, tengok muka surat 311. Coba. Ayat 88. Ayat 88. Ni. Pada dah malam ni pecah kepala malam ni. Qalu takhadar Rahman wa qalu takhadar Rahman walada, dan mereka tuduh Tuhan Rahmat ada ambil anak angkat. Mereka tuduh. Pasal apa dia kata kalau Allah Ta'ala nak ambil anak angkat? Pasal apa dia kata gitu? Kerana ada orang tuduh Allah Ta'ala nak anak angkat. Apa maksud anak angkat ni? Dia tak ganak ni. Perantaraan lah. Nak ke perantaraan, nak suruh orang bodek. Bukan? Maka Tuhan kata, laqad jittum syai'an idda. Tengok ayat tu. Ayat Quran tu begitu, disebut begitu. Laqad jittum syai'an idda. Sesungguhnya dia sudah bawa datang kepada kami sesuatu yang sangat-sangat mungkar. Perantara dalam doa, dalam ibadat, dalam apa saja. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit 7 lapis tu pecah kerana kita kata Tuhan nakkan perantaraan, nakkan berokah terdalam. Buat tu Tuhan nak marah tu sampai langit 7 lapis tu pecah. Tu ayatnya. Wa tanshaqul ardu, hampir-hampir bumi itu terbelah dua. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir banjaran titik waksa Himalaya tu ganak jadi debu. Anda'u lirrahmani walada, kerana mereka tuduh Tuhan Rahman nak perantara dalam ibadat. Awak kata tu dia cukup baru. Yang kita buat dak ni. Nampak tak? Dia cukup baru. Mana kalau kira-kira dia pecah langit. Kira-kira terbelah dua bumi ni. Kira-kira banjaran tiga kuasa tu ranak jadi debu. Kerana dakwah kita Tuhan nakkan berokah. Perantara dalam ibadat. Okey. Siapa yang kita orang yang mereka dah kata ni? Siapa ni? Maka Tuhan buka surah di kepala surah Maryam tu. Buka ambil muka surah Maryam tu. Kepala surah Maryam tu. Nah. Sani akhir surah Maryam. Ambil kepala surah je. Kaf ha ya ain sad. 305. Nanti iaitu muka surat tidak kepala surah, iaitu 307. Muka surat 307. Ini cerita Nabi Isa ni. Ini cerita Nabi Isa, surah Maryam. Ayat ke 34. Ayat 34 benar. Zalika Isa bin Maryam. Itulah dia, inilah dia Isa bin Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Aku cerita kepada kamu sebenar-benar cerita. Alladzi fihi yamtarun, orang-orang yang padanya berselisih. Aku yang cerita, kamu yang selisih. Aku cakap benar, Tuhan kata gitulah. Kamu yang berselisih. Aku kata Nabi Isa tidak mati. Kamu kata Nabi Isa kena salib. Maka nalillah
tidak patut bagi Tuhan Rahman, bagi Tuhan Allah, ayat takhidha min walad, untuk mengambil sebarang perantaraan, walad, perantaraan. Tuhan kata tak patut diambil. Pasal subhanahu, maha suci Allah Ta'ala daripada perlu siapa-siapa nak kongsi dengan dia. Idza qada amra, kenapa tak perlu? Pasal apabila Tuhan nak buat apa-apa saja keputusan, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apa yang dia perlu kata, jadi. Nak gabrok apa lagi? Aku kata jadi. Dia tak perhatian apa. Aku kata jadi. Ya kamu nak jumpa orang ni, nak jumpa orang ni. Allah tak ada kata, aku kata nak jadi. Udah susah apa ni? Anda tak kenal Tuhan ada. Maka Nabi Isa kata, wa inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Rabbi, Tuhanku. Nabi Isa kata, wa rabbukum, dan Tuhan kamu juga, fa'buduhu, maka sembah dia, jangan sembah aku. Sembah dia saja, ibadat pada dia saja, berdoa pada dia saja. Apa makna dia? Hadza siratul mustaqim. Ni jalan tu. Ni jalan tu, ibadat pada Tuhan saja, puja Tuhan saja, doa pada Tuhan saja. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan tu. Surah Yasin. Wa anibuduni, naklah kamu sembah aku saja, ibadat pada aku saja, berdoa pada aku saja. Hadza siratul mustaqim. Ni jalan tu. Bermakna buat perantara dalam doa ni tepat dengan kau. Surah Yasin. Wa anibuduni, sembahlah aku saja. Nabi Isa kata fa'buduhu, sembahlah dia, jangan sembah aku. Nabi Isa kata. Tuhan sendiri kata surah Yasin, wa anibuduni, kamu sembahlah aku saja, doa pada aku saja. Hadza siratul mustaqim. Ni jalan tu. Perantara ni. Pesih lah kata. Baik. Siapa yang dikatakan ni? Anak-anak ni siapa dia? Iaitu buka surah Kahfi tu, muka surat 304. 304 dekat-dekat tu. Dekat-dekat. 2-3 muka surat. Ayat nombor 100. Ayat nombor 100. Surah Kahfi ayat 100. Wa'aradna jahannam yawma idzil lil kafirin adha. Kami bentangkan neraka jahannam tu pada hari itu khas bagi orang kafir, tempat tinggal dia. Setelah jelas-jelas buka, tunjuk pada dia. Siapa dia tu? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, iaitu orang-orang yang mereka dulu mata-mata mereka tu fi ghita'in, duduk dalam tutupan, an dzikri, daripada peringatanku. Apa dia? Apa dia peringatanku? Apa dia? Peringatan Allah. Apa dia? Nah, peringatan Allah. Apa dia? Quran ni. Dia tak nak belajar ni. Tengok ni. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, iaitu orang-orang yang mereka dulu mata hati dia fi ghita'in, duduk dalam tutupan, an dzikri, daripada peringatanku, iaitu Quran. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka dulu tak mampu pun nak mendengar, iaitu tak mampu pun nak belajar. Dengar maknanya belajar, dia tak mahu belajar maknanya. Tak mahu belajar Quran. Lepas tu, kenapa akibat daripada tak belajar? Akibat daripada tak belajar ni akibat dia. Iaitu akibatnya dia pun jadi tak erti. Bila tak erti, dia pun mula nak bodek, nak rasuah. Kita Wan Rosmah juga dah ni. Sini.
Siapa dia yang dikatakan ayat ini saya baca kepada satu ustaz di majlis agama yang mengeluarkan tauliah. Saya kata ustaz ke yang mengeluarkan tauliah kepada orang-orang sesat mengajar atas masjid-masjid. Dia kata bagaimana sesatnya ustaz? Dia pun baca ayat ni. Ni ayat. Afasibal ladzina kafaru. Apakah sangkaan orang-orang kafir? Orang kafir mana ni? Orang yang buat tawassul ni. Ayattakhidha, mereka mengambil ibadi, hamba kami, nabi, wali, malaikat. Min duni, selain daripada kami. Tadi selain daripada kami tujuan dia dengan tujuan apa? Nak suruh rapat pada Tuhan. Serapat-rapatnya. Sip. Balik ayat tadi. Aulia sebagai pelindung. Tu kata. Maka Tuhan kata, inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula. Sesungguhnya kami telah sediakan neraka jahanam lil kafirin, khas untuk orang kafir seperti ini, nuzula, tempat tinggal dia. Ya dia hanya semaya tak tinggal, tapi Tuhan kata aku sedia tempat untuk masuk neraka. Neraka pula neraka jahanam. Kul tanya pada mereka. Jadi mengambil ibadi. Siapa dia tadi? Ibadi, hamba-hamba kami tadi. Siapa dia? Ustaz, tok imam, tok guru yang kita berasa ramak tu. Tolong ustaz, tolong orang saya ni kalau orang sendiri tak jadi, tak ustaz lah, tok guru lah. Waktu pas maya jalan ni ambil duit ni. Ada yang belajar dengan saya di Kota Baru tu, dia beli tiket untuk orang pergi umrah 10,000 bayar. Semaya ajak di kampung. Baik. Ni Kota Baru. Dia mengaku, bukan saya tahu, dia tahu. Masa zaman jahiliah dia. Saya tanya, boleh ke ada projek tu? Tak boleh ustaz. Memang tak boleh. Doa yang begini tak mampu. Nah, kul tanya pada mereka, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Sukakah aku nak cerita pada kamu dengan orang yang paling rugi sekali amalan dia di dunia. Orang paling rugi sekali, nak dengar? Lambat nak dengar tak? Iaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, iaitu orang yang hilang lenyap usaha ibadat mereka dalam kehidupan dunia ni. Usaha ibadat ni, sa'yuhum, usaha ibadat mereka di dunia. Wa hum yahsabuna, sedangkan dia pula menyangka annahum yuhsinuna sun'a, dia sudah buat amalan semaya ajak tadi, amalan yang terbaik sekali. Ya Habib tu kan, ya Habib tu sanggup tu kalau Selangor pergi ke dataran mereka. Habib mari ni dengan berjoget ni, tengok dia berjoget. Aduh. Sun'a ulaika, orang-orang sifat seperti ini, alladzina kafaru bi ayati rabbihim, adalah orang-orang yang engkar terhadap Tuhan, terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, iaitu dia buat syirik pada dia. Waliqaihi, dan lupa orang-orang yang engkar kepada perjumpaan dengan Allah. Fa habitat a'maluhum, maka gugur semua amalan-amalan mereka. Fala nuqimu lahum, maka tidak ada lagi pertimbangan, nak buat timbang di untuk mereka yaumal qiyamah, di hari akhirat, wazna, sebagai benda yang nak keluar jadi boleh ada nilai. Maknanya bubuh dalam, dia panggil orang yang timbang emas tu kan, dengan emas tu kan, dia bubuh dalam kaca tu, dalam cermin tu, takut kena debu lah apa, pasal emas ni berat kan. Tak dalam tu nak timbang tu tak ada point nak timbang. Mana hancur semua sekali. Bermakna awak buat tawassul sekali, hancur semua sekali ibadah awak. That's what it means. Nah, jadi balik pada cerita tadi, nak tafsir awal ada satu tu ya daripada tadi ni. Awal ada tu nak tafsir tu ya daripada tadi.
Jadi saya ulang balik ya. Lau aradallahu an yattakhidha walada, sekiranya Allah Taala ingin mengambil satu orang anak angkat perantara, la yastafa, tentu dia pilih sendiri, mimma yakhluqu, daripada makhluk yang dia cipta, ma yasha, siapa-siapa yang dia pilih. Yang kamu pergi kata Nabi Muhammad pilihan kamu ni apa pasal? Syekh Abdul Qadirnya, Uis Akroninya, Nekak Jibra'ilnya, ya Kristian pula pergi kata Nabi Isa-nya, Al-Hawariyun 12 orang tu, anak murid dia, anak murid Nabi Isa. Subhanahu, maha suci Allah daripada perlu perantaraan dalam ibadat, dalam doa, dalam apa saja. Pasal wallah, dialah Allah Al-Wahid, yang Maha Esa, Al-Qahhar, yang Maha Gagah Perkasa. See? Betul tak? Tak apa beza yang Al-Qahhar ni dengan yang Al-Aziz yang atas, yang atas. Al-Qahhar ni yang Maha